وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Alhamdulillah, pertamanya kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala di atas nikmat iman dan nikmat kesihatan kepada kita, sehingga kan Allah memberikan kita sedikit kekuatan untuk terus beramal, memanfaatkan waktu-waktu yang kita ada ini dengan kita berada di dalam majlis ilmu walaupun di atas talian. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala akan terus memilih kita dan memberikan kepada kita kebaikan-kebaikan di dunia dan juga di hari akhirat, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, insya-Allah untuk petang ini sekali lagi kita akan sambung lagi tafsir kita dan juga tadabbur kita pada surah Yusuf, surah yang ke-12. Dan insya-Allah petang ini kita akan sambung pada ayat yang ke-15. Okay, hari ini kita akan sambung pada ayat yang ke-15. 18 Ustaz. Ayat 18. Oh, ya, minta maaf. Kita akan sambung pada ayat yang ke-18. Semalam tak habis ya? Semalam tak selesai lagi. Okey, baik. Kita akan tengok pada ayat yang ke-18. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Semalam kita dah berbincang perancangan yang dirancang oleh abang-abang Nabi Yusuf AS telah ditunaikan. Dan dibuanglah Nabi Yusuf AS ni ke dalam satu perigi. Okey, dibuang. Kemudian abangnya memilih untuk balik pada waktu malam. Jadi kita boleh tengok pada ayat yang ke-16 dia memilih untuk balik pada waktu Isya. Okey, iaitu waja'u abahum isya'an yabkun. Mereka balik kepada ayah mereka pada waktu Isya dalam keadaan dia menangis. Saya dah sebut dah kenapa memilih waktu Isya. Sebab dia tak nak rupanya wajah mereka ni dapat dilihat oleh Nabi Yaqub AS. Sebab mereka berpura-pura menangis. Apa yang mereka buat? Mereka keluar pagi, baliknya petang. Maka di ayat yang ke-19 nanti kita akan tengok Allah ceritakan apa yang mereka buat selepas mereka campakkan Nabi Yusuf ke dalam perigi. Sekarang ayat yang ke-19 itu Allah reservekan, Allah datangkan ayat yang awal, cerita yang awal, iaitu perbualan di antara saudara-saudara Yusuf dan juga ayahnya. Okey. Antara yang kita dah tengok iaitu mereka ceritakan yang mana Nabi Yusuf AS telah dimakan oleh serigala, dan itu adalah perkara pertama yang ayahnya tahu anaknya telah menipu. Okey, anaknya telah menipu. Yang kedua, yang lebih nyata lagi penipuan daripada saudara-saudara Yusuf, iaitu apabila saudara-saudaranya itu telah membawa satu helai baju yang telah dilumur dengan darah yang palsu. Allah sebut kat sini kalimah bidamin kadzib, darah yang dusta, darah yang palsu. Kenapa Allah highlight kalimah ni? Sebab antara yang menjadi pandangan para ulama kita, di situlah menunjukkan penipuan saudara-saudara Yusuf tu lebih nyata dan jelas. Kerana kalau benar Nabi Yusuf telah dimakan oleh serigala, sudah tentulah baju-bajunya telah terkoyak. Tapi sekarang ni bajunya elok, tetapi hanya ada darah sahaja. Okey, hanya ada darah sahaja. Yang itulah menyebabkan Nabi Yaqub telah mengetahui pendustaan daripada anak-anaknya. Lalu Nabi Yaqub berkata, qala bal sawwalat lakum anfusukum amra. Iaitu kata Nabi Yaqub alaihissalam, bal sawwalat lakum anfusukum amra. Tidaklah bahkan nafsu kamu telah memperelokkan kepada kamu sesuatu perkara yang tidak diterima akal. Okey, dari sudut pandangan dia rasa apa yang dibuat itu betul. Sedangkan secara zahirnya adalah salah, dan itu adalah memang kerja syaitan. Okey, syaitan ni dia akan bawa kita untuk melihat perkara yang salah menjadi betul, perkara yang betul menjadi salah. Okey, dia cuba menipu daya kita. Sebab itu ada satu kitab yang dikarang oleh Al-Imam Ibn Jauzi, iaitu namanya kitab Talbis Iblis. Kitab Talbis Iblis. Kalimat Talbis Iblis ni, kita sebut kalimah iblis ni, dia adalah kalimah yang menunjukkan kepada kita menutupi perkara yang baik dengan perkara yang buruk. Okay, menutupi perkara yang baik itu
kelihatan menutupi perkara yang baik itu kelihatan menjadi buruk, yang buruk itu kelihatan seperti baik. Jadinya apa yang dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf ni sepatutnya tak boleh diterima oleh akal lah. Tapi mereka buat, tergamak dia buat kerana dia sangka apa yang dia buat itu adalah betul. Kerana nak perhatian daripada seorang ayah. Sebab itu Nabi Yaqub kata qala bal sawwalat lakum anfusukum. Kemudian Allah pun bagi tahu Nabi Yaqub ni fasabrun jamil. Dia adalah sabar yang sebaik-baik. Ini saya dah kupas semalam Kemudian Allah kata wallahul musta'anu ala ma tasifun, dan Allah jualah yang dipohonkan pertolongannya mengenai apa yang kamu katakan itu. Okey, saya selesaikan Yang ni saya dah sebut semalam ni. Ayat 18 ni. Sebab itu ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bila kita berhajat dan berdoa kepada Allah, Allah kata apa? Wasta'inu bis sabri was salah. Mintalah pertolongan daripada Allah bisabri, dengan sabar, wassalah, dan juga salat. Maksudnya apa? Iaitu Allah Ta'ala mengajar kita kalau minta pertolongan dengan sabar, iaitu kamu uruskan diri kamu. Yang inilah kajian-kajian barat dari sudut psikologi, dia ajar kepada kita macam mana nak mengurus masalah, macam mana nak mengurus stres. Itu namanya sabar. Itu namanya sabar. Tapi barat dia terhenti di situ. Allah mengajar orang mukmin, kamu bukan sekadar sabar tapi juga melalui salat, iaitu hubungan dan penyerahan kepada Allah. Kita ada dua ni. Kalau ada masalah, ada ujian, ada kesusahan, sabar dan juga salat. Uruskan diri kamu dan lalu menyerah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang membina fasabrun jamil. Dan ini yang menjadi pengajaran kepada Nabi SAW. Dalam dakwah Nabi ditolak oleh Quraisy, ditolak oleh penduduk Taif, tapi Allah datangkan cerita ni supaya Nabi ni sabar seperti mana yang dilakukan oleh Nabi Yaqub AS. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan sabrun jamil? Kalau ibu-ibu boleh buat nota, kalimah sabrun jamil ni iaitu bermaksud sabar. Dia ditimpa musibah, dia sabar dalam keadaan dia tidak berduka cita, dan juga dia sabar dalam keadaan dia tidak berputus asa. Itu namanya sabar. Kalau hanya sekadar sabar, sabar, tapi tak tahu sabar tu apa. Sabar ni adalah sabar sampai dia tak putus asa, masih letakkan harapan kepada Allah, dan dia sabar dalam keadaan dia tidak berduka cita. Itu namanya sabar. Okey, ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya terlupalah kalimah ni. Cuba ibu-ibu tengok ayat 18 ni, kalimah bal sawwalat lakum anfusukum amra. Sawwalat. Kalau tak terjemah dia kata apa? Nafsu kamu memperelokkan kepada kamu. Sawwalat ni diterjemahkan sebagai memperelokkan. Yang ni saya katakan tadi kan, syaitan ni dia mengajak kita melihat sesuatu yang baik jadi buruk, yang buruk itu baik. Baik, kalimah sawalat ini dia datang daripada kalimah taswil. Huruf ta, huruf sin, waw, yam, lam. Namanya taswil. Apa maksud taswil? Iaitu ditipu, diajak dan juga dipujuk. Itu syaitan punya kelebihan. Dia akan tipu manusia, dia akan pujuk manusia, dan juga dia akan ajak manusia. Dia akan buat secara berulang-ulang. Pujuk kan. Dia akan ajak kita dan dia akan tipu kita. Itu namanya sawalat. Okey, baik. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita tengok ayat yang ke-19. Baik, kita tengok pada ayat yang ke-19. Kita tengok Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan. Yang ini Allah Taala undur sedikit cerita dia. Tadi mereka dah selesai buang Nabi Yusuf, dia pulang ke rumah dah. Ayat 19 ni Allah cerita apa yang dia buat selepas dia buang Nabi Yusuf dalam perigi. Apa yang berlaku? Allah kata waja'at sayyaratun
fa'arsalu waridahum fa'adla dalwa. Semasa Yusuf dalam perigi, datanglah sayyaratun, satu rombongan musafir ataupun kafilah, rombongan dagangan ahli perniagaan. Fa'arsalu waridahum fa'adla dalwa. Yang sedang dalam perjalanan, lalu mereka menghantar fa'arsalu waridahum fa'adla dalwa, seorang pencari air bagi mereka. Okay, ibu-ibu kena tengok apabila pedagang-pedagang ni, kafilah-kafilah ni, dia sampai ke perigi yang telah dibuangnya Nabi Yusuf AS, nak jadi ceritanya ada kalangan pedagang-pedagang ni, dia minta salah seorang daripada mereka tu pergi ambil air daripada perigi. Yang dikata fa'adla dalwa, pergi ke perigi, pergi ambil air. Okay, dia pergi ke perigi, dia pergi ambil air. Apa yang berlaku? Qala, maka berkatalah, ya bushra hadha gulam, wahai dia kata ya bushra, ada berita yang menggembirakan, hadha gulam, ada budak dalam ni. Okey, ibu-ibu perhatikan dekat sini, kita nak berhenti kat sini. Qala sampai gulam ni, qala sampai gulam ni. Di sini ibu-ibu ada dua tafsiran. Siapa yang qala ni? Siapa yang telah berkata? Qala dekat sini, yang telah berkata dekat sini adalah merujuk kepada abang Nabi Yusuf AS. Bila ada salah seorang daripada ahli perniagaan tadi tu, rombongan kafilah tadi tu, dia buang timba dalam perigi nak ambil air ni. Masa dia buang, abang Nabi Yusuf yang duduk kat tepi tu menunggu ada tak kafilah yang nak ambil adiknya, nak bawa jauh-jauh ni. Bila dia buangnya, abang dia kata apa? Ya bushra, berita baik, hadha gulam, ada budak dalam ni. Kenapa dia sebut kalimah bushra, berita baik? Sebab pada zaman dahulu, mana-mana budak yang dijumpai di mana-mana tak bertuan, maka budak itu dikira sebagai hamba. Hamba. Kalau nak beli seorang hamba ni, nilaiannya tersangat mahal. Macam orang jumpa duit tercicir tengah jalan lah, dia akan nampak duit itu adalah satu yang bernilai, dia ambil je. Jadi zaman dulu dia bukan duit dah, dia orang. Sebab zaman tu ada hamba. Sebab itu dia kata ya bushra, ni ada berita gembira ni, ada satu duit sedepuk kat sini ni. Kita kena ambil, kita kena jual, baru dia jadi duit. Sebab itu dia kata ya bushra, berita baik, ada budak di dalam ni. Tafsiran yang kedua, ibu-ibu, kalimah qala ni yang berkata dekat sini adalah merujuk kepada salah seorang daripada orang yang ambil air tu. Okay, maksudnya tadi kan pedagang tadi dia minta tolong seorang daripada kalangan dia pergi ambil air dalam perigi kan. Jadi masa dia ambil air dalam perigi, waktu itulah orang yang ambil air dalam perigi tu dia kata ya bushra, tapi dia tak kata ya bushra tapi dia kata ya bushrai. Ni ya ni dia berbunyi rai, bukan ya bushra. Tapi dengan kalimah ya bushrai. Siapa bushrai ni? Okey, saya beritahu awal-awal dulu ibu-ibu. Riwayat ini adalah riwayat yang tak jelas. Okey, riwayat ini adalah riwayat yang tak diketahui bersumberkan daripada mana. Cumanya Al-Imam Ibn Kathir dia bawa di dalam tafsirnya. Okey, dia kata apa? Ya bushrai. Okey. Ada kalangan mereka tu ada kalangan daripada mereka itu memanggil ya bushrai. Siapa bushrai? Bushrai ini adalah ketua pedagang tu. Ada satu kumpulan, ada ketua kan. Jadi orang yang ambil tu dia kata ya bushrai, wahai bushrai, wahai tuanku yang bernama bushrai, hadza gulam, dalam perigi ni ada hamba lah. Okey. Jadi kat sini ada dua tafsiran ni ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Tafsiran pertama merujuk kepada saudara Nabi Yusuf. Tafsiran yang kedua merujuk kepada orang yang mengambil air dalam perigi itu. Tapi yang paling kuat adalah saudara Nabi Yusuf, abang-abangnya. Abang-abang yang menunggu tadi itu, abang-abang itulah yang memberitahu kepada pedagang-pedagang ada budak di dalam perigi ini. Wa asarruhu bida'ah. Wa asarruhu bida'ah. Okey, iaitu dia menyebutkan wa asarru bida'ah, iaitu dia mengatakan
Kemudian mereka menyembunyikan barang dagangan. Okay? Mereka menyembunyikan barang dagangan. Kat sini ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bila mereka jumpa je Nabi Yusuf dalam perigi, dia ambil dan dia nyorok di dalam kawasan barang-barangan dagangan dia. Kenapa? Kenapa dia ambil Nabi Yusuf kemudian disorokkan di atas kenderaannya? Kat sini ada dua pandangan. Pandangan yang pertama adalah kerana ahli rombongan yang lain tak tahu. Okay, kerana ahli rombongan yang lain tak tahu. Yang tahu dia seorang, orang yang duk ambil air perigi ni. Sebab abang Nabi Yusuf yang bagi tahu pada dia. Rombongan lain tak tahu. Sebab yang kedua, apabila ahli rombongan tak tahu, maka dia seorang yang tahu, nanti dia pulang ke Mesir, dia akan jual budak ni iaitu Nabi Yusuf AS, maka keuntungan itu akan dibolot seorang tanpa perlu dikongsi dengan ahli rombongan yang lain. Maknanya keuntungan tu dia sendirilah. Sebab itu bila dia ambil wa asarruh, iaitu dia rahsiakan, bida'ah, diletakkan di tempat atau perniagaan. Dia sorok-sorokkan ni Nabi Yusuf AS. Okay. Lalu ibu-ibu tengok Allah kata apa? Wallahu alimum bima ya'malun. Demi Allah lah, Allah Tuhan yang maha mengetahui bima ya'malun, tentang apa yang kamu lakukan. Baik. Pada ayat 19 ni ibu-ibu, just nak bagi tahu kepada kita, inilah permulaan perpindahan Nabi Yusuf AS daripada tomorrow. Macam mana? Okey. Dia berpindah. Tak apa, Ustaz teruskan. Okey. Dia berpindah daripada Palestin menuju ke Mesir. Ayat 19 ini hanya memberitahu pada kita perpindahan Nabi Yusuf daripada Palestin menuju ke Mesir. Cumanya Allah kata apa? Wallahu alimum bima ya'malun. Dan Allah lah Tuhan yang maha mengetahui apa yang mereka lakukan. Pada kalimah ni ibu-ibu, yang ini dia punya keyword dia. Ibu-ibu jadikan ini, tandakan dalam Quran ibu-ibu. Yang ayat ini adalah memberikan kita satu maksud dan mesej yang besar. Apa dia? Satu perkara yang kita kena fikir bersama. Bila Allah dah sebut 19 ayat awal ni, kita pun terfikir, kenapa Allah ni kan Tuhan yang maha berkuasa. Sebenarnya sudah tentu boleh Allah Ta'ala ini, Tuan Azmil ada nak tanya soalan ke? Angkat tangan. Ada ke? Okey. Okey, saya ulangi sekali. Ayat wallahu alimun bima ya'malun tu Allah letak pada ayat 19 ni sebab Allah nak bawa kita berfikir 19 ayat yang awal sebelum ni, mungkin antara kita yang terfikir, terlintas di fikirannya, Allah ni kan Tuhan yang maha berkuasa. Kenapa Allah tak halang adik-beradik saudara Yusuf ini buang Nabi Yusuf ke dalam perigi? Kan Allah ni maha berkuasa. Boleh jadi Allah boleh batalkan, Allah tak izinkan, Allah halang, Allah datangkanlah macam-macam keadaan supaya Nabi Yusuf ini sekali-kali tidak akan dibuang di dalam perigi. Boleh kan kita fikir macam tu? Tapi kenapa Allah Ta'ala buat macam tu? Pertama, hikmah dia ibu-ibu, sebab Allah nak bagi tahu Allah ni Tuhan yang maha mengetahui. Jangan kamu sangka Yusuf yang dibuang dalam perigi tu Allah tak tahu dan Allah tak nampak. Allah nafikan. Allah kata wallahu alimun bima ya'malun. Allah Tuhan yang maha mengetahui. Okay, apa yang berlaku pada kita? Dan kalau pada Nabi, apa yang berlaku pada Nabi? Zaman Nabi susah dakwah di Mekah. Quraisy tolak dakwah Nabi, bunuh sahabat Nabi. Allah tak tahu ke? Allah tahu. Okay, Allah tahu, Allah melihat. Okay, Nabi Yusuf dibuang oleh adik-beradiknya. Allah tahu, Allah melihat. Kita susah, kita dalam keadaan kesempitan. Allah tahu dan Allah lihat. Tapi apa yang Allah nak sebenarnya? Okay, cuba ibu-ibu tengok ayat ini nak mengajar Nabi Yusuf dan mengajar Nabi SAW sebagai teladan kepada kita. Bila Nabi Yusuf dibuang oleh adik-beradiknya, menyebabkan Nabi Yusuf akan duduk di Mesir dalam keadaan bersendirian. Okay, Nabi Yusuf akan duduk bersendirian. Sedangkan dia anak yang paling disayangi, kemudian akan berpindah ke Mesir duduk seorang-seorang. Dan itu juga berlaku kepada Nabi SAW. Nabi ni dia lahir dalam keadaan dia tidak ada keluarga. Ayah tak ada, ibu tak ada, adik-beradik tak ada, datuk tak ada. Kemudian Siti Khadijah pun baru lepas wafat.
Maksudnya Nabi mula rasa bersendirian. Kan surah Yusuf ni turun tahun Amul Huzn kan, tahun duka cita. Baru lepas kewafatan Abu Talib dan juga Khadijah. Nabi rasa bersendirian. Ayat ni seolah-olahnya memberi kelegaan pada Nabi. Nabi Yusuf pun bersendirian di Mesir dan kamu pun bersendirian. Tujuan dia apa? Supaya meletakkan kebergantungan jiwa Nabi berdua ini kepada Allah. Maksudnya daripada kecil Allah dah latih Nabi Yusuf ini meletakkan kebergantungannya kepada Allah. Kalau daripada kecil dia ada ayah dan Nabi Yaqub sayang pada dia, apa-apa hal yang berlaku, dicubit ke, dipukul ke, kan, diseksa ke, ada kesilapan, kesusahan ke, mesti dipanggil abah, abah kan. Tapi Nabi Yusuf ni dilatih sejak daripada kecil. Dia tak bergantung kepada abahnya ataupun adik-beradiknya ataupun mana-mana makhluk. Dia diajar untuk bergantung kepada Allah sahaja. Maksud dia daripada kecil dia dah bercakap dengan Allah Ta'ala. Cuba kita ada masalah. Kita ada mak, kita akan luahkan pada mak kita. Kita ada kakak, kita akan luah pada kakak kita. Kita ada kawan-kawan, kita akan luah pada kawan-kawan kita. Tapi Nabi Yusuf daripada kecil dia tidak ada sesiapa. Maka dia akan bermonolog dengan dirinya sendiri dan dia bercakap dengan Allah. Dia ajar. Dan begitulah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa daripada kecil Nabi sallallahu alaihi wasallam ni hilang keluarganya? Banyak hikmah, tapi salah satu hikmahnya adalah untuk mengajar Nabi ni meletakkan kebergantungan hanya kepada Allah Taala. Okey, hatinya terpaut kepada Allah. Itu hikmah yang pertama. Okey. Hikmah yang kedua pula adalah untuk menunjukkan Allah ni Tuhan yang Maha mengetahui dan Allah yang Maha melihat. Bukan Allah tak boleh menghalang, Allah boleh menghalang. Tapi Allah nak jadikan takdir kerana peristiwa itulah Allah menyusun sesuatu yang lebih baik. Kerana takdir itulah Allah menyusun sesuatu yang lebih baik. Contohlah, ibu-ibu mungkin pernah kenal dengan nama Jack Ma kan? Jack Ma. Yang dia ada satu empire Alibaba kan? Jutawan daripada China. Jack Ma. Apa yang Jack Ma buat? Dia pernah cerita apa? Dulu masa dia sekolah dulu, lepas habis sekolah, dia banyak gagal dalam peperiksaan. Masuk universiti pun tak dapat. Kemudian dia apply kerja di McDonald pun, supervisor outlet McDonald tak terima surat permohonan kerja dia. Kemudian apa yang kata oleh Jack Ma, bila dia dah jadi kaya raya seperti hari ni, dia kata apa? Saya ni rasa beruntung supervisor outlet McDonald tak menerima permohonan kerja saya. Kalau dia terima saya bekerja, sudah tentu saya tak jadi jutawan seperti hari ini. Yalah, bila dia dah start kerja jadi McDonald, jadi kepakarannya dia hanya buat roti, buat daging, buat burger dan sebagainya. Tapi kerana adanya ujian itu, dia terhalang itu, maka Allah tentukan satu takdir yang lain. Okay, boleh faham maksud saya? Allah bawa dia ke takdir yang lain. Yang mana takdir itu lebih baik. Macam kita jugalah ibu-ibu. Sebagai contoh. Kita ni dah lama dah berkawan dengan seorang lelaki. Contohlah, ini ibu-ibu lah kawan dengan seorang lelaki. Kalau lelaki kawan dengan seorang perempuan. Dan kita merancang di universiti nak kahwin bersama. Tapi habis belajar, dah bekerja, tengok-tengok tak dapat berkahwin dengan orang yang kita dah ada hati ni. Takdirnya kahwin dengan orang lain pula. Mungkin kita akan salahkan takdir. Kenapa saya tak dapat kahwin dengan dia? Saya kawan dah lama dah. Kenapa saya kawan dengan dia pula? Berkahwin dengan dia orang yang lain pula? Mungkin kita rasa macam tu. Allah mengajar kita berdamailah dengan takdir. Berdamailah dengan takdir. Sebab Allah dah susun sesuatu yang lebih baik. Orang Melayu kata apa? Setiap ni mesti ada hikmahnya. Hikmahnya apa? Mungkin 20 tahun, 30 tahun akan datang baru kita nampak. Oh, patutlah Allah Subhanahu Wa Taala kahwinkan saya dengan si fulan ni, suami saya sekarang ni. Kalau saya kahwin dengan orang yang lama tu, tengok-tengok dia mati muda. Contohlah dia mati muda. Anak-anak saya siapa nak jaga? Kita tak tahu. Semuanya dalam ilmu Allah. Semuanya dalam ilmu Allah. Sebab itu kita kena sentiasa bersangka baik dengan takdir yang telah Allah tetapkan.
Kita dalam keadaan susah ke, dalam keadaan apa, percayalah ayat ini. Allah kata, Wallahu alimun. Allah ni Tuhan yang maha mengetahui. Dia melihat. Bukan dia tak tahu, bukan dia tak melihat. Dia melihat dan dia mengetahui. Jadi kamu jangan tergopoh-gapah untuk menyalahkan takdir. Sebab kita tak tahu, boleh jadi hari ini sempit, tapi kesempitan ini membawa kepada takdir yang lebih baik. Banyak kan contoh-contoh dalam kehidupan kita, kawan-kawan kita, orang-orang sekeliling kita, dulu dia susah, kerana susah itulah membawa dia jadi lebih baik. Menjadikan dia lebih sabar, menjadikan dia lebih tabah, menjadikan dia orang yang hebat. Macam-macam kita pernah jumpa. Bayangkan kalau tak dibuang oleh abangnya, Yusuf tak akan duduk dan pergi, orang yang berdagang tak akan bawa Nabi Yusuf ni pergi ke Mesir. Kalau Nabi Yusuf tak pergi Mesir, macam mana Nabi Yusuf nak menjadi Al-Azizu Mesir, menteri di bumi Mesir, pemerintah di Mesir. Jadi kerana adanya sebab ini, maka berlakulah sesuatu yang lebih baik kepada Yusuf AS. Ibu-ibu boleh faham maksud saya? Itulah antara pengajaran yang kita boleh nampak. Okey, baik. Tuan Muhammad Azmil tertekan ke atau memang ada soalan? Okey. Saya assume tertekan lah ya. Okey, baik. Okey, kita tengok ayat yang ke-20. Tengok pada ayat yang ke-20. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan wa syarauhu bi thamanin bakhsin. Okey. Darahima ma'dudatin wa kanu fihi minaz zahidin. Kata Allah Subhanahu Wa Taala pada ayat ini, kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa syarauhu, dan mereka pun menjual Yusuf dengan harga yang murah. Perhatikan Allah kata apa? Wa syarauhu, dan mereka menjual. Siapa yang menjual ni? Abang-abang Nabi Yusuf alaihissalam. Abang-abang Nabi Yusuf alaihissalam ni telah menjual adiknya. Kan dia tunggu tadi kan? Sebab tu dia balik isyak. Jadi Allah cerita ni, apa yang dia buat. Lepas dia buang, dia tunggu, ada orang datang, dia pun bagi tahu ada budak dalam ni, dan dia pun jual dengan harga yang murah. Macam mana murah dia? Allah kata apa? Wa syarauhu, dia menjualnya bithamanin, dengan satu harga, bakhsin darahim ma'dudah. Cuba perhatikan ibu-ibu kalimah, bakhsin darahim ma'dudah. Okey, kalimah itu memberi maksud. Okey, kalimah bakhsin ni adalah memberi maksud harga di bawah pasaran. Maksudnya harga tu memang teruk. Itu namanya bakhsin. Taman ni adalah harga Bithamanin ni maksudnya dengan harga, bakhsin iaitu harga yang bawah harga pasaran. Contohlah, sepatutnya jual budak ni harganya dalam 10,000, mereka jual dengan harga yang paling teruk, mungkin 1,000 ataupun mungkin 500. Memang harga bawah pasaran. Dan Allah kata apa? Harga tu memang tak ada nilai. Sudahlah bawah pasaran, darahim ma'dudah, iaitu harga yang boleh dibilang dengan beberapa dirham. Ma'dudah ni yang dibilang, darahim ni adalah dirham. Maksudnya duit dirham tu boleh dikira, boleh dibilang. Maksudnya kalau harganya 10,000, dia jual memang harga, buang harga lah ni. Dia buang tunggu. 500 ke 300 ke, memang teruk lah. Dia letakkan Nabi Yusuf ni dalam keadaan yang sehina-hinanya. Okay? Tapi Allah tunjukkan kepada kita, walaupun manusia hina kamu, yang penting lagi adalah Allah yang muliakan kamu. Sebab itu, ada dalam satu surah, iaitu surah Al-Hujurat, Allah mengajar kita daripada hadis Nabi SAW. Kata Nabi, datanglah, dia lebih mafhum macam ni. Datanglah 1,000 orang pun puji kamu, kalau Allah hina kamu, kamu tetap hina. Datanglah 1,000 orang hina kamu, tapi kalau Allah muliakan kamu, mulialah kamu. Macam tu kita kena ingat. Okay? Macam itulah Nabi Yusuf AS. Dia dijual dengan harga bawah pasaran, dengan harga yang paling teruk, hanya beberapa dirham. Wa kanu fihi minaz zahidin, dan kata Allah Ta'ala, dan merekalah orang-orang yang tidak menghargainya. Sebab apa? Dia tak tahu. Kalau dia tahu Nabi Yusuf ni adalah Nabi, sudah tentu dia tahu nilai dan dia tidak akan buat seperti itu kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Ini semua adalah ketentuan daripada Allah. Okay? Dan ini adalah asbab yang mengeluarkan Nabi Yusuf daripada bumi Mesir.
Baik, maka berlakulah kisah lepas ini, Nabi Yusuf daripada Palestin berhijrah ke Mesir. Kalau ibu-ibu nak tahu, Nabi Yusuf lah adalah Nabi yang membawa orang-orang Bani Israel, orang Yahudi masuk ke bumi Mesir. Nanti kisah lepas ini adalah kisah Nabi Musa AS. Iaitu Nabi Musa pula adalah Nabi dan Rasul yang akan membawa orang Yahudi keluar daripada Mesir. Sebab itu dua Nabi ni daripada Bani Israel ni, dua-dua Nabi ni Allah pertemukan dengan Nabi SAW pada malam Isra' dan juga Mi'raj. Ada sebab-sebab dia. Nanti kita ada, akan datang kita akan bincanglah. Kenapa Nabi SAW hanya jumpa dengan Nabi yang tertentu sahaja pada malam Isra' dan juga Mi'raj? Kenapa tak jumpa dengan semua para Nabi? Salah satu daripada Nabi yang Nabi jumpa adalah Nabi Yusuf AS. Ada cerita dia lah. Okay. Tak apa, itu kemudian lah nanti kita akan sambung. Okey, sekarang ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Okey. Kita tengok pada ayat yang ke-22. Ayat ke berapa? Ayat yang ke-21. Sekejap. Saya tertinggal ke? Okey, kita tengok pada kita tengok ayat yang ke-21. Minta maaf. Okey, tengok ayat yang ke-21. Okey. Pada ayat yang ke-21 ni ibu-ibu, maka di sinilah kita akan tengok cerita Nabi Yusuf di bumi Mesir. Okey, cerita Nabi Yusuf di bumi Mesir. Wa qala, dan telah berkatalah alladzi ishtarahu min Misr li amraatihi. Telah berkatalah, kalimat alladzi ni orang yang ishtarah, yang membelinya. Siapanya ni? Iaitu Yusuf. Min Mesir, daripada Mesir. Di sini baru orang tahu Yusuf ni pergi mana. Rupa-rupanya Yusuf telah berpindah ke Mesir. Inilah dalilnya ibu-ibu. Barulah datangnya perkataan Mesir ni di dalam surah ini. Orang tahu Nabi Yusuf ni lahirnya di Palestin, hijrah ke mana? Mesir. Sebab orang yang beli Nabi Yusuf ni adalah daripada Mesir. Limra'atih, iaitu dia ni berkata pada isteri. Pembeli ni dia cakap dengan isteri dia. Apa dia cakap? Akrimi mathwahu asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada. Kata, kita istilahkan sini adalah Al-Aziz Mesir. Dia ni adalah menteri di Mesir, pemerintah di Mesir. Dialah yang membeli Yusuf AS. Lalu dia beli, dia cakap dengan isteri dia. Dia kata apa? Akrimi mathwa. Berilah dia layanan yang sebaik-baiknya. Berilah kepadanya layanan yang sebaik-baiknya. Kalimah akrimi ni maksudnya muliakan. Muliakan dia. Muliakan dia. Manakala kalimah mathwa, kalimah mathwa ni dia adalah bermaksud athawi. Alif, lam, tha, waw, ya. Athawi. Apa maksud mathwa ni? Athawi iaitu menyediakan tempat tinggal untuk bermalam. Maksudnya bukan sekadar kamu ambil dia, layan dia macam hamba. Tapi arahan daripada pembeli ni kepada isterinya iaitu kamu muliakan dia macam ahli keluarga kamu. Itu maksud akrimi mathwa. Nampak tak? Untung tak Nabi Yusuf AS pun daripada seorang hamba, Allah takdirkan dia dijual, akhirnya dia berpindah ke satu tempat yang lebih baik. Dia berpindah ke tempat yang lebih baik. Allah kata apa? Asa an yanfa'ana. Asa an yanfa'ana. Semoga, kata Al-Aziz ni, iaitu Menteri Mesir ni, mudah-mudahan budak ni akan menjadi manfaat kepada kami. Au nattakhidahu walada, atau kami akan menjadikannya, mengambilnya sebagai anak. Maksudnya Nabi Yusuf ni tak dilayan sebagai hamba, tapi dia akan dilayan sebagai seorang anak dan ahli keluarga kepada menteri ni. Apa yang Allah nak tunjuk pada kita? Tengok bila kita sentiasa bersangka baik dengan takdir Allah, Allah akan memberikan perlindungan dan penjagaan. Khususnya para nabinya lah. Daripada duduk di dalam perigi buta tu, duduk dalam keluarga yang abang-abang hasad kepadanya,
Akhirnya Allah berikan kemuliaan kepada Yusuf. Dia datang daripada perigi buta, akhirnya berpindah duduk di dalam istana. Mana yang lebih baik? Sepatutnya dia datang ke Mesir dalam keadaan sehelai sepinggang sebagai sebatang kara. Sekarang dia berpindah ke Mesir, yang menjaganya adalah pemerintah negara tersebut. Ini antara yang Allah Ta'ala nak tunjukkan kepada kita. Allah Ta'ala akan menjaga sesiapa yang Allah nak. Sesiapa yang Allah pilih. Okey. Ada satu tafsiran ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Sekadar saya nak cerita je tafsiran ini. Iaitu ada satu riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud. Okay? Ada satu riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud. Dia menyebutkan ada 3 manusia yang mereka ni diberikan pemilihan yang tepat. Maksudnya didatangkan ilham dan dia membuat satu keputusan yang tepat. Siapa? Pertama iaitu kata Abdullah bin Mas'ud, yang pertama adalah Al-Azizus Mesir. Dia telah memilih Yusuf dan dia telah memberikan kemuliaan kepada Yusuf. Yang kedua adalah kisah 2 anak gadis Nabi Shu'aib alaihissalam. Dia telah memilih lelaki yang betul untuk dia kahwini. Siapa? Iaitu Nabi Musa alaihissalam. Dan yang ketiganya iaitu keputusan Abu Bakar yang memilih Umar al-Khattab menjadi pemerintah yang kedua. Yang ini disebutkan dalam riwayat. Ada 3 manusia yang buat satu keputusan dengan sangat-sangat tepat. Inilah 3 manusia ni. Al-Aziz Mesir yang menjadikan Yusuf ni lebih baik. Kemudian kisah anak Nabi Shu'aib, 2 orang anak perempuannya pilih Nabi Musa. Dan yang ketiganya iaitu kisah Abu Bakar As-Siddiq yang memilih Umar Al-Khattab menjadi penggantinya. Okey, kemudian Allah Ta'ala sebutkan lagi, wa kadzalika makkanna li Yusuf fil ard. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, dan demikianlah caranya Allah Ta'ala, iaitu kami ni Allah, menetapkan kedudukan buat Yusuf di atas muka bumi ni. Bumi mana? Iaitu bumi Mesir ni. Okay, maksudnya inilah cara daripada Allah yang telah memuliakan, yang telah menetapkan kedudukan Yusuf lebih baik di bumi Mesir. Okay, sebab Allah Ta'ala selamatkan Yusuf daripada bersendirian, duduk dengan orang yang menyayanginya. Daripada duduk di jalanan, akhirnya telah berpindah ke dalam istana. Ini semua kerja Allah. Dan yang kedua, Allah kata apa? وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ. Dan kata Allah, dan dengan cara inilah kami telah mengajarkan kepada Yusuf satu ilmu, iaitu ilmu ta'wil hadis. Ataupun disebut sebagai ilmu ta'wil mimpi. Okay, ada satu ilmu. Baik, kenapa Allah highlight kalimah ni? Allah berikan kedudukan kepada Yusuf dan Allah Ta'ala berikan ilmu takwil mimpi. Kenapa Allah berikan Nabi Yusuf ni ilmu takwil mimpi? Pentingnya dekat sini kita kena tahu sebab semua orang yang berbakat boleh jadi pemerintah. Boleh. Okay, semua orang jadi pemerintah. Apalagi pada zaman Nabi Yusuf ni dan zaman-zaman seera dengannya, orang yang akan jadi ketua penguasa mestilah kebanyakannya adalah orang tempatan, kebiasaan. Mesti orang tempatan. Tapi Allah Ta'ala menunjukkan kepada Nabi Yusuf, dia ada satu kelebihan yang patut orang Mesir angkat dia menjadi pemerintah. Iaitu dia ada ilmu takwil mimpi. Ilmu tadbir lah kita kata. Dia boleh tahu melalui sesuatu mimpi tu, dia boleh tahu, oh keadaan ni macam ni, nanti dia jadi macam ni, kemudian dia akan jadi macam ni, dia boleh jangka. Itu antara kelebihan Nabi Yusuf AS. Kalau dibariskan ada 10, 100 pemimpin, bakal pemimpin, orang akan nampak Nabi Yusuf. Sebab apa? Dia ada satu kelebihan yang tak ada pada orang lain. Itu salah satu cara Allah Ta'ala memuliakan Nabi Yusuf AS. Okay, itu cara Allah Ta'ala nak muliakan Nabi Yusuf AS. Allah berikan kedudukan dan Allah Ta'ala juga berikan ilmu. Baik, ayat ni juga ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, wa kadzalika makanna ni sampailah min ta'wilil ahadis ni menunjukkan kepada kita satu jaminan daripada Allah Ta'ala. Okay.
satu jaminan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Nabi Yusuf alaihissalam ini, okay, walaupun dia duduk di istana, okay, dia diberikan tempat yang lebih baik duduk di istana, tetapi dia ni adalah orang yang diberikan ilmu oleh Allah. Walaupun duduk di istana tapi orang diberikan ilmu oleh Allah. Kenapa? Biasanya kalau seseorang manusia yang hidup membesar dalam kenikmatan, dalam kesenangan, selalunya dia ni jauh daripada agama. Biasanya dia ni akan berperangai buruk dan sebagainya. Tetapi Allah jamin Yusuf tidak seperti itu. Allah berikan tempat yang lebih baik dan Allah berikan ilmu kepadanya. Itu kelebihan untuk Nabi Yusuf AS. Lalu Allah kata apa? Wallahu ghalibun ala amrih. Iaitu kata Allah, dan Allah lah Tuhan yang maha berkuasa ala amrih, atas segala perkara, walakinna aktharan nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Kan biasa macam tu kan tuan-tuan. Allah tentukan satu takdir sebab Allah nak datangkan satu takdir yang lebih baik. Tapi kita ni jenis manusia yang gopoh. Kadang-kadang kita ni tak bersedia, kita duk kesalahkan takdir. Kenapalah macam ni, kenapalah macam ni. Hakikatnya nak didatangkan takdir yang lebih baik, akhirnya kerana gopohnya kita ni menyalahkan takdir, maka tak datanglah takdir yang baik. Okay. Saya ada seorang sahabat ni tuan-tuan. Saya ada seorang sahabat. Dia ni baru kematian, muda lagi. Baru kematian suaminya. Okay, baru kematian suaminya kerana COVID tahun lepas lah. Kena COVID, dia baru meninggal suaminya. Okay. Jadinya asbab daripada kematian suaminya itu, maka tak sampai setahun dia kahwin baru. Okay, dia kahwin baru. Dia perempuan, suaminya meninggal. Dia kahwin baru. Dan dia sendiri menyebutkan perkahwinan yang kedua ni dia rasakan lebih baik. Dan dia rasakan, bukan suami pertama tak baik-baik, tapi dia suami yang kedua ni lebih memenuhi apa yang dia doa dan hajatkan. Kita pun tak tahu apa maksud, saya pun tak tahu, tapi nampak pada wajahnya dan perkataannya itu, yang kedua itu sebenarnya dia kata lebih baiklah daripada yang pertama. Mungkin ini jalan daripada Allah. Allah Ta'ala takdirkan suami pertamanya meninggal, maka Allah hadirkan suami yang kedua yang dia harapkan. Okay, yang boleh membantunya, menyelamatkannya dan sebagainya. Dalam masa yang sama juga dia pernah cerita, masa dia berkahwin dengan suami yang pertama tu, sebelum ada apa masalah, dia pernah usahakan untuk dapatkan zuriat. Dan perkahwinannya dah cecah 15 tahun, tak ada zuriat. 15 tahun, tak ada zuriat. Okay. Dia hanya dapat seorang je anak, itu pun setelah 5-6 tahun berkahwin baru dapat seorang anak. Dan dia usaha untuk dapat anak yang kedua, tak dapat. Sampailah 15 tahun suaminya meninggal. Okay. Dan lepas suaminya pertama tu meninggal, dia kata apa? Mungkin inilah antara asbab kenapa Allah Ta'ala tak kurniakan zuriat yang kedua. Mungkin akan menyebabkan dia lebih terbeban, dia lebih susah. Sebab yang bekerja suaminya, isterinya tidak bekerja. Itu antara hikmah. Kita tak tahu kan ketentuan daripada Allah. Jadi pengajaran dekat sini yang kita nampak, seperti mana kita tengok kisah Nabi Yusuf ni, perit kehidupannya, tapi Allah datangkan di sebaliknya tu ada kemudahan-kemudahan. Seperti mana ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Selalu ayat ni masyhur kan, kita sebut. Allah Ta'ala kata apa? Dalam Quran kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, fa inna ma'al usri yusran, fa inna ma'al usri yusra. Betul tak? Kita selalu dengar ayat ni. Kalau Allah datangkan kesusahan, mesti Allah akan datangkan kesenangan. Lalu Allah ulang lagi. Setiap kali Allah datangkan kesusahan, mesti Allah akan datangkan kesenangan. Ayat tu sebenarnya dia powerful kalau kita betul-betul tadabbur. Maksudnya apa? Kalau ibu-ibu tengok, contoh yang saya tunjuk. Saya tunjuk dia punya ayat ni. Pertama kita hold dulu ayat yang ke-21 ni, saya tak teruskan. Kita pindah jap. Saya nak tunjuk pada ibu-ibu, ni pengajaran lah daripada kisah Yusuf. Surah okay, cuba tuan-tuan tengok di sini Allah Subhanahu Wa Ta'ala datangkan kalimah fa inna ma'al usri yusran, dan sesungguhnya bersama kesusahan, al-usri ni susah, yusran ni Allah kata adanya kemudahan.
Kemudian Allah ulang kali kedua, sesungguhnya bersama yang susah adalah kemudahan. Kat sini ada banyak kita punya pengajaran. Pertama, apa-apa ayat ataupun kalimah yang Allah sebut dalam Quran bererti dia penting. Betul? Kalau Allah sebut dalam Quran bererti dia penting. Sebab keimanan kita, apa yang ada dalam Quran, benda tu penting lah. Kalau tak penting, Allah tak cerita. Sekarang ni nak kata dia lebih penting sebab Allah ulang 2 kali. Setiap yang susah ada kesenangan. Penting tak penting dia Allah ulang 2 kali. Itu macam jaminan. Yang kedua, Allah tunjukkan setiap adanya kesusahan, dia berkembar adanya kesenangan. Setiap adanya kesusahan, dia mesti ada kesenangan. Maksudnya berkembar. Kalau datang satu keperitan, susah pada kita, kita kena yakin kepada Allah, Allah mesti ada kemudahan. Mesti. Sebab ayat ni memberikan kalimah ma'a. Ma'a ni bersama. Dia macam berkembar. Kalau Allah turunkan kesusahan pada kita, mesti ada kesenangan padanya. Dia tak akan ada kesusahan, tak ada kesenangan, tak ada. Ada kesusahan, mesti ada kesenangan. Kadang-kadang kita tengok saya ni hidup part ni susah, tapi part ni senang. Saya ada satu peristiwa. Ni banyak perkongsian cerita lah. Satu peristiwa ni, saya terlibat ada satu program ni, masa tu saya buat habis belajar. Buat habis belajar ada satu program, saya join lah. Ada seorang trainer ni, dia tanyalah bila kita ada camp, dia akan tanya kan, kita ada ice breaking. Dia tanyalah semua orang, namanya siapa, jawatannya apa matlamat dalam program ni. Tanya semua jawapan standard lah, nama si fulan, jawatannya sekian, kemudian matlamatnya saya nak jadi lebih baik, saya nak jadi lebih termotivasi, saya nak jadi itu, jadi ini. Tapi sampai dekat seorang staff yang senior ni, dia kata apa? Nama saya si fulan, kemudian saya ni bekerja sekian jawatannya, harapan saya dalam program ni tak ada harapan. Dia kata harapan saya dalam program ni tak ada harapan. Sebab dia kata apa? Semua orang yang dalam kalangan staff ini semuanya orang yang tak baik, dia kata. Semuanya orang yang bermuka-muka. Jadi trainer ni dia cerita. Trainer dia cerita. Dia kata apa? Iaitu makcik ni rupa-rupanya sepanjang dia bekerja dah 20 tahun, dia bersara kan 30 tahun kan, dia dah 20 tahun, dia kata apa? Semua orang yang dia bekerja tu pijak dia. Ada apa-apa masalah, jumpa makcik ni minta tolong. Tapi bila bos nak bagi jawatan, nak bagi bonus, bos akan nampak orang lain. Bos tak nampak makcik ni. Makcik ni jadi stres lah. Sebab dia punya kerjanya, usahanya tak dinilai, tak dihargai. Mungkin dia ni jenis orang yang pendiam kan. Jadi dia luah perasaan dia. Tapi trainer ni cerita, dia kata bila masa mereka berehat, minum pagi tu, tanya pada makcik ni. Dia kata, makcik, betul ke makcik ni cerita pejabat? Dia ceritalah, pejabat dia memang tak bagus, banyak cerita gosip-gosip lah, banyak politik dalam pejabat lah, macam-macam. Tapi trainer ni tanya, macam mana keadaan anak-anak makcik, okey ke? Dia nak twist lah kan. Sekadar tanya pasal ahli keluarga kan. Dia kata, tiba-tiba kata trainer ni, bila cerita pasal anak dia, muka makcik yang muram ni berubah jadi ceria. Dia kata, anak makcik yang pertama doktor. Anak makcik yang kedua ni, sekian-sekian kerja. Semuanya profesional lah, semuanya berjaya. Kemudian trainer tu kata apa? Ni trainer yang saya sama terlibat ni. Dia kata apa? Dia kata, boleh jadi Allah Ta'ala tak beri yang ini, tapi Allah nak berikan nikmat yang ini. Dari sudut pekerjaan, mungkin kerana ikhlasnya tu teruji, sempit dia rasa, tapi Allah datangkan dari sudut anak-anak berjaya belaka semua. Nampak? Kadang-kadang macam itulah dalam kehidupan kita. Kita tak dapat yang ini, tapi kita ada yang ini. Selalunya kita rasa susah sebab apa? Kita hanya melihat apa yang kita tak dapat. Tapi kita tak hargai apa yang kita dapat. Itu biasa. Jadi, di sini Allah mengajar kita fa inna ma'al usri yusra. Setiap yang susah ada senang, setiap yang susah ada senang. Maksudnya dia berkembang. Kalau ada susah, ada senang. Lagi banyak susah, lagi banyak senang. Cuba ibu-ibu perhatikan Yang ni menarik. Kalimah al-usri ni Allah letak ada huruf alif lam. Bila Allah kata susah, usri, susah, Allah kata ada alif lam. Bila Allah kata senang, Allah kata yusra. Allah tak letak alif lam. Bagi ibu-ibu yang ada basic bahasa Arab mungkin faham. Kalau yang tak ada basic bahasa Arab, saya cuba jelaskan.
Kalau ada huruf alif lam di dalam Quran, dalam bahasa Arab, itu memberi maksud isim, iaitu kata kerja makrifah. Kata kerja, kata nama khas, minta maaf. Kata nama khas. Isim tu maksudnya kata nama khas. Kalau ada alif lam, itu nama kata nama khas. Contohlah, kita kata kereta dalam bahasa Arab, sayyaratun. Kalau dalam bahasa Arab tulis as-sayyaratu, artinya the car. Ada the di depan. Tapi kalau dalam bahasa Arab sebut sayyaratun tanpa alif lam, itu maksudnya a car. Boleh faham? Okay, macam bahasa Inggeris ada the bird, a bird. The bird kita tahu, itu nama khas. Kalau a bird, kata nama am. Dalam bahasa Melayu kita, kalau huruf pangkalnya besar, kita tahu itu kata nama khas. Kalau pangkalnya kecil, itu kata nama am. Boleh faham Okay, jadi macam tu. Tapi soalnya, kenapa Allah sebut yang susah itu dengan kata nama khas? Bila Allah kata senang, Allah guna kata nama am. Dia di sini nak tunjukkan, para ulama tafsir kata apa? Allah nak tunjukkan kepada kita, benda yang susah adalah benda yang diketahui. Benda yang jelas, kita tahu ni susah. Ni payah, ni sulit, kita kenal. Tapi benda yang senang, kita tak perasan. Dia terlalu umum. Boleh faham? Okay. Saya bagi lebih jelas lagi. Saya bagi lebih jelas lagi. Contoh, ada seekor anak ayam. Kalau ibu-ibu duduk kampung, saya duduk kampung. Kalau ibu-ibu duduk kampung, kita duduk kampung masa muda-muda, kecil-kecil dulu. Anak ayam, kan, dia dalam telur, dia nak menetas. Dia nak menetas ni, ibu dia kena peram kan. Dan anak ayam ni dia akan tunggu sampailah telurnya tu retak, kemudian dia pecah kan. Barulah anak ayam ni keluar. Tapi dia nak sampai dia menetas tu, dia akan ambil masa yang sangat panjang. Kita tengok telur tu dah pecah dah. Tapi dia tak terbuka lagi. Anak ayam tu pun dia ketuk-ketuk dengan paruh dia. Kita pun tengok, ya Allah, sianya lah anak ayam ni. Apa yang kita buat? Kita rasa ihsan kita tu, kita pun kopik. Kopik telur tu, telur pun terbuka. Anak ayam pun keluar. Apa yang terjadi pada anak ayam? Kita yang buka telur anak ayam ni, kita pecahkan dia, anak ayam keluar. Apa akan jadi pada anak ayam? Dua kemungkinan. Sama ada dia mati, yang kedua ataupun dia akan jadi cacat. Kita rasa dia susah, kita pun pecahkan, kita lepaskan anak ayam tu. Anak ayam itu akan mati ataupun anak ayam itu akan cacat. Kenapa? Secara fitrahnya, sunnatullahnya, anak ayam tu memang kita nampak dia susah. Dia nak keluar menetas tu payah. Dia kena patuk sampai pecah. Baru dah pecah, baru dia boleh keluar. Dia secara semula jadi. Susah dekat situ adalah senang untuk anak ayam. Sebab bila dia keluar nanti, secara automatik dia punya tengkuknya dan paruhnya akan jadi lebih kuat. Dan akan membantu dia untuk makan masa dia hidup nanti. Sebab nampak macam payah, tetapi di situ adanya kesenangan. Boleh faham ibu-ibu? Nampak macam payah, tapi di situ adanya kesenangan. Jadi dalam kehidupan kita macam tu. Susah tu memang kita nampak. Ni susah, tu susah. Yang senang sebenarnya ada, cuma kita tak nampak. Sebab itu bila Allah sebut kalimah al-usri, yang susah Allah guna kata nama khas. Bila Allah sebut yang senang, Allah guna kata nama am. Sebab yang senang kita tak nampak. Yang susah kita nampak. Jadi macam itulah dengan Nabi Yusuf. Kita dari cerita daripada awal kita nampak susahnya Yusuf ni hidup. Ya Allah, kenapa takdirnya susah? Tapi di situlah ada kesenangan. Hatinya lebih kuat terpaut kepada Allah kan. Mungkin dia menjadikan dia lebih lasak, dia lebih kuat pendirian, dia lebih berdikari. Itu antara benda-benda kebaikan yang kita tak nampak dan Allah tak ceritakan. Tapi membawa kita berfikir. Membawa kita berfikir dan melihat. Mungkin inilah pengajaran kepada kita yang mungkin tengah sedih ni. Percayalah, setiap kesedihan, kegembiraan itu bukan datang selepas. Dia adalah berkembar kepada kesedihan. Dia berkembar. Sebab itu Allah guna kalimah ma'a. Allah tak kata wa. Kalau kata al-usri wa yusra. Susah dan senang. Susah dan senang ni dia bersaing kan. Dia datang kemudian. Tapi Allah gunakan kalimah ma'a dekat sini. Dia adalah berkembar. Setiap susah ada kesenangan. Baik. Sebab itu ada satu hadis daripada Nabi. Saya berhenti kat sini seolah ada lebih lah. Ada satu hadis daripada Nabi ni. Nabi kata apa? Setiap kesedihan, setiap kesakitan, setiap kemurungan, setiap kerunsingan,
semuanya itu adalah pengampunan daripada Allah. Maksudnya kita runsing, kita pening ni, duk fikir macam-macam ni. Rupa-rupanya itulah jalan pengampunan daripada Allah. Kita tak sedar pun. Okey. Baik, wallahu a'lam. Kita berhenti pada ayat yang ke-21. Okey, kita berhenti pada ayat yang ke-21. Insya-Allah kesempatan yang akan datang kita sambung pada ayat yang ke-22. Baik, saya serahkan kepada Bonbos. Ustaz nak buka soalan ke? Boleh terpulang, silakan. Ada soalan dipersilakan. Okey. Nampaknya tiada Pak Ustaz. Okey. Tutup Ustaz ya. Okey. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz di atas perkongsian kisah Nabi Yusuf alaihissalam petang ini. Pengajaran yang kita dapat pada petang ini saya ambil satu saja, iaitu daripada ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Marilah kita berpegang dengan dua ayat Quran ini dengan penuh yakin bahawa setiap kesukaran akan diakhiri dengan kesenangan. Dan kita ingat juga pengajaran daripada semalam, sesungguhnya orang-orang yang sabar itu pasti akan beroleh kemenangan. Semoga kita akan kuat dengan ayat-ayat Quran yang telah Allah janjikan tersebut. Ustaz, mohon saya untuk buat bahan kuliah Gemar Yasin Nur Iman pada malam ini, iaitu pada pukul 8 malam kita akan bersama Ustaz Nazri untuk tadabbur surah Al-Ghafir, dan pada 9.15 malam kita akan bersama Ustaz Kapten Muhammad Naim untuk kitab Kesempurnaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijemput hadir semua pada malam ini. Untuk menutup majlis, saya sekali lagi persilakan Ustaz dengan membaca tasbih kafarah dan surah Al-As. Dipersilakan Ustaz. Bihamdi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-insana lafi khusr ila alladhina amanu wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Okey.